A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أمور الدين القيم وانشر علينا من خزائن الفضل واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, penutup-penutup ilmu yang dimuliakan, pada perjumpaan kita di kali ini, kita akan bagi tentang matlab ataupun ru'yah yang kita bagaimanakah kita nak ikuti pada puasa kita, iaitu puasa Arafah ataupun puasa hari 9. Dan satu lagi masalahnya kita nak menentukan kita nak ikut, iaitu hari raya Adha, hari raya yang kita menunggu-nunggu dan menanti-nanti. Bagaimanakah kita nak ikut, nak turut ru'yah ke ataupun kita nak turut jalan ni. Jalan ni yang diterangkan kepada kita oleh negeri Saudi. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, moga-moga dengan kita ikuti majlis-majlis yang disampaikan oleh tok-tok guru kita, ustaz-ustaz kita, bapa-bapa kita, di mana tempat sahaja yang kita mengikuti, mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama insya-Allah taala. Jadi alhamdulillah yang mana kita sudah kita sudah ikuti majlis-majlis live daripada tokoh-tokoh agama, daripada pihak majlis sendiri, daripada guru-guru pondok, guru-guru pondok dan tempat-tempat yang sangat-sangat mulia lah, lebih-lebih lagi di negara Arab. Lebih-lebih lagi di negara Arab, tak ada kira lah di mana tempat saja, di Mesir ke ataupun di Syam ke ataupun di kawasan Hijazi. Di kawasan Hijazi. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, supaya kita dapat memahami bersama tajuk kita, kerana kita nak kecek tentang puasa dan kita nak kecek tentang hari raya Adha. Puasa hari 9 dan raya Adha. Maka tajuk kita nak ikut Saudi ke ataupun kita nak ikut Al-Quran, tajuk kita. Maka di sini yang mana kita berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahu maulana al-azim. Ayat ni di dalam surah An-Nisa ayat 59. Surah An-Nisa ayat 59. Yang mana kita sudah mengetahui bahawa wajib ke atas kita saat itu kita taat kepada Allah
Sebab dalam ayat kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai mana-mana orang-orang yang beriman, atii'ullah, taat olehmu akan Allah, wa atii'ur rasul, dan taat olehmu akan rasul, wa ulil amri minkum, dan mungkena taat ulil amri minkum, mungkena taat ketua agama kamu. Nah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jadi kita dia wajib ke atas kita saat itu kita taatkan Allah. Taatkan Allah dan kita taatkan Rasul dan ulil amri minkum. Jadi ulil amri minkum ni semua boleh kata pihak. Boleh kata pihak ketua agama, hakim kita kena taat. Dalam hal kita saat itu nak pihak satu-satu perkara, nak ikut satu-satu perkara dalam bab amalan, dalam bab agama saat itu kita kena turut ulil amri. Kalaulah kita ada perbalahan, ada persisih di antara satu-satu masalah, satu-satu hal, dalam ayat Quran kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Maka jika berbalah bantah kamu, kalaulah mung tu ada tanazung, ada balah gemari, ada tak faham gemari, ada selisih gemari saat itu fi syai'in pada suatu apa tak ada kira. Sebab ia ibarat dengan isim nakirah ni, kita boleh faham kata lil umum, maknanya masalah apa tak ada kira. Farudduhu ila Allahi war rasul, jawab bagi innya farudduhu ila Allah, maka rujukkanlah, radkanlah, kembalikanlah akan suatu saat itu kepada Allah dan Rasul. Itu dia, kita rujukkan suatu saat itu kepada Allah dan Rasul. Rujuk masalah saat itu kepada Allah dan Rasul. Sekiranya orang panggil satu-satu masalah kita saat itu tak jelas, tak nyata, ada perbalahan apa sahaja, ada selisih fahami, kita rujuk kepada Allah dan rujuk kepada Rasul, itu lebih jelas dan nyata. In kuntum tu'minuna billah, jika adalah kamu beriman dengan Allah dan hari kiamat dan hari akhirat. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila, demikian itulah lebih baik dan lebih elok nisbah ta'wil. Maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, supaya kita boleh faham bersama, dalam ayat sudah jelas dan nyata suruh kita beriman dengan Allah, suruh kita taatkan Allah, suruh kita taatkan Rasul, suruh kita taat kepada ulil amri. Tetapi kita tak boleh nak buat, misalnya satu ketika orang panggil dalam satu masalah, dalam satu perkara, kita tak boleh nak taat, maknanya tak sama dengan fahami kita. Bila kita tak boleh taat, kita tak boleh nak turut, misalnya tak sama dengan fahami kita, maka kita kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul. Bagaimanakah kita nak kembali kepada Allah dan bagaimanakah kita nak kembali kepada Rasul? Lebih-lebih lagi, tak berapa hari kita duduk dalam, orang panggil duduk dalam kira, duduk dalam bahasa tentang puasa kita, iaitu puasa 9, puasa hari 9 ni, ataupun digelarkan dengan puasa Arafah, dan satu lagi iaitu raya adha kita, raya korban kita. Aidil adha kita ni, tak berapa hari lagi kita akan menyambutkan hari-hari yang mulia ni. Maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, penuntut-penuntut yang dimuliakan, moga-moga kita dapat ambil kebaikan dan kebajikan daripada pahami mereka duk bagi maklumat kepada kita, bukan sore. Jadi ramailah duk bagi maklumat kepada kita di dalam media, di dalam YouTube, di dalam mana-mana tempat sahaja kita boleh tengok di hari ni. Lebih-lebih lagi dalam udara ni banyak alat-alat yang canggih yang kita boleh ambil maklumat daripada ulama-ulama negara Arab dan ulama negara tempat kita. Jadi alhamdulillah, cuba kita kembali kepada ayat yang Allah Subhanahu wa taala firman di dalam ayat di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 189. Iaitu ayat yang kita dapat
dapat fahami daripada bahasa tokoh ulama daripada negara Arab dan daripada negara tempatan kita. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ini ayat ni. Jadi ayat ni kita nak bagi tahu kepada ayah-ayah dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat penuntut ilmu supaya kita mari faham bersama bahawa masalah ayat ni bukan barulah tokoh-tokoh ulama duk hurai dan duk bagi fahami kepada kita. Ambil daripada masa Rasulullah nu lagi, mari masa tabi'in. Jadi sehingga siapa kita sekarang. Jadi ambil daripada masa Rasulullah pun ada dah. Orang panggil duk selisih masalahnya fahami ayat yang tersebut ni. Maka kita nak bagi fahami supaya kita boleh ambil manfaat bersama. Bapa-bapa, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, kita mari faham bersama. Kita tak suka juga duk jadi ikhtilaf di antara kita, duk selisih di antara kita. Kita tak suka juga. Kita mari cari penjelasan. Jadi dalam ayat kata yas'alunaka 'anil ahillah, akan tanyakan di kau hai Muhammad tentang ahillah. Tentang ahillah. Apa ahillah ni? Ahillah ni orang panggil jamak taksir daripada hilal. Daripada hilal. Hilal ni anak bulan. Ahillah anak bulan. Ahillah ni ya ibarat dengan jamak. Maka dalam ayat ni dia kata qul, jawab olehmu hai Muhammad. Kata olehmu hai Muhammad, yakni jawab olehmu hai Muhammad. Apabila ada sahabat-sahabat mari tanya mu tentang anak-anak bulan, mu jawabkanlah. Ayat ni orang panggil sababun nuzul dia. Riwayat daripada Abil Aliyah. An Abil Aliyah dia katanya balagona. Telah sampai akan kami ni annahum, bahwasa mereka itu sahabat-sahabat saat itu qalu, soal mereka itu, sebab sahabat-sahabat ni dia berasa pelik juga, sebab peliknya dalam Quran saat itu datang dengan lafaz jamak, dan lagi pula orang panggil tempat-tempat saat itu tak sama. Lalu itulah dia tanya, dia kata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima khuliqatil ahillatu, bagaimanakah kenapakah khuliqatil ahillatu, dijadikan ahillah anak-anak bulan. Itu dia, kenapakah dijadikan anak-anak bulan. Jadi anak-anak bulan saat itu bulan satu ya, kita faham kata bulan ya, tapi apa tu hai datang ahillah, anak-anak bulan, datang dengan banyak, datang dengan jamak, tak ada datang dengan hilal. Yas'alunaka 'anil hilal, tak ada mari gitu dak, tak ada mari dengan bentuk mufrad dak, tak ada mari dengan bentuk satu dak. Tak ada mari dengan satu, tak ada mari dengan ekaput. Jadi mari di sini mari dengan pauput, mari dengan jamak. Manakala mari dengan jamak saat itu, jadi adalah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul, kata olehmu, jawab olehmu hai Muhammad, hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Qul, kata olehmu, jawab olehmu hai Muhammad, hiya anak-anak bulan tu, hiya al-ahillah mawaqitu lin-nas. Mawaqitu lin-nas ni jadi khabar dia. Hiya tu rujuk kepada al-ahillah, mawaqitu lin-nas jadi khabar dia. Jadi mubtada khabar saat itu sudah tawafuq molek. Mawaqitu lin-nas ialah waktu-waktu bagi manusia. Itu dia, wal haji, dan haji. Itu waktu-waktu bagi manusia dan waktu haji. Maka kita boleh reti di sini, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat, penuntut ilmu, yang dimuliakan, mudah-mudahan dengan kita perhati dalam ayat, kita boleh faham bersama. Boleh faham bersama. Mubtada datang, mubtada datang dengan sirah jamak, dan khabar pun datang dengan sirah jamak. Itu dia, anak-anak bulan ialah
waktu-waktu bagi manusia dan waktu bagi haji. Maka kita boleh faham kata waktu-waktu ni jamak. Nah, mawaqit ni jamak daripada miqat. Maka miqat ni ada miqat makan ni dan ada miqat zaman ni. Maka yang kita nak bagi faham bersama, kita nak muzakarah bersama pada perjumpaan kita ni, linnas ni dengan maknanya waktu-waktu bagi seluruh umat Islam yang ada di atas muka bumi ni. Islam ada di mana tempat saja tak ada kira, selain daripada lain orang panggil negara-negara seluruh lah. Islam di atas muka bumi ni masuk dalam kata linnas. Wal haji ni kena kepada mereka yang mengerjakan ibadat haji, dan lagi pula orang panggil mereka hak duk kerja ibadat haji di sana nu. Linnas itu maksudnya seluruh manusia yang ada di atas muka bumi dan juga penduduk negeri Saudi. Penduduk negeri Saudi sendiri. Jadi linnas ni orang panggil lil umum, dan wal haji tu orang panggil lil khusus. Hak tu orang panggil umum, hak ni khusus. Nas tu iaitu umum. Orang panggil waktu umum, miqat hak umum hak tu. Al-haji ni miqat hak khusus. Maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi yang kita nak bahas tentang mawaqitul linnas wal hajj. Mawaqitul linnas nak ayat kata waktu-waktu bagi manusia. Miqat bagi manusia dan haji. Manusia maknanya seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Dia kena tengok anak bulan. Kena tengok anak bulan, sebab tu dia datang ahillah. Dia tak ada datang hilal dak kali. Dia datang ahillah, dia datang dengan jamak, tak ada datang mufrad. Kalau dia datang mufrad, maknanya kita turut setepak saja. Kita turut setepak memadai semua, seluruh tempat-tempat yang ada di atas muka bumi, negara-negara Islam yang ada di atas muka bumi, tengok setepak dia sebut, sebab dia sebut dengan lafaz mufrad. Di sini dia sebut dengan lafaz jamak. Sebut dengan lafaz jamak ahillah. Lepas tu sebut pula mawaqit. Mawaqit dia tak ada sebut miqat, dia sebut mawaqit. Mawaqit linnas. Siratul muntahal jumu' dia panggil. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, waktu-waktu miqat ni bagi manusia seluruh, dan miqat ni bagi khusus untuk mereka yang mengerjakan ibadat haji dan mereka yang ada di dalam kawasan bumi Saudi saat itu, orang panggil hak ni masuk dalam katanya khusus. Maka yang saya nak bagi penjelasan di sini kata, kita nak turut ru'yah ke ataupun kita nak turut Saudi. Kita nak turut Al-Quran ke ataupun kita nak turut Saudi. Di sini tujuan kita ru'yah ni tujuan gapo? Ru'yah ni dua tujuan pokok hak besar-besar. Dua tujuan. Tujuan yang pertama, kita nak menentukan hari 9. Ataupun kita nak menentukan puasa Arafah. Yang kedua, kita nak menentukan Aidil Adha. Kita nak menentukan raya Gerbeh. Itu dia. Nak menentukan Yaumun Nahri, dan satu lagi kita nak menentukan Yaum Arafah. Maka di sini kita nak isbatkan ru'yah ke apa, kita nak itibakkan ru'yah ke ataupun kita nak itibak Saudiyah. Kita nak turut Saudi ke kita nak turut ru'yah. Ru'yah dijelaskan kepada kita oleh Al-Quran. Maknanya kita nak turut Quran ke kita nak turut Saudi. Itu dia. Sebab itulah tajuk kita ni tu pada malam ni, pada perjumpaan kita ni, tajuk kita ni, kita nak turut Saudi ke ataupun kita nak turut Al-Quran. Maka kita mari tengok di dalam Al-Quran. Al-Quran dia sebut lafaz jamak. Bila sebut kata lafaz jamak, anak-anak bulan. Sedekah bulan saya, sedekah bulan satu saja. Tapi apa dia sebut jamak? Anak-anak bulan. Lepas tu miqat tu pula sebut mawaqit, sebut tempat-tempat, sebut waktu-waktu.
Demo ni waktu sini, demo ni waktu sini, demo ni waktu sini, demo ni waktu sini, demo ni waktu untuk dia, demo ni waktu untuk dia, demo ni waktu untuk dia, demo ni waktu untuk dia. Itu dia. Demo ni tengok anak bulan dia, demo ni tengok anak bulan dia, demo ni tengok anak bulan dia, demo ni tengok anak bulan dia. Buat apa? Boleh. Gitu. Jadi nak royak kata tilik kepada ayat tersebut. Nah, tilik kepada ayat yang tersebut yang kita baca ni di dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Tilik dalam ayat ni yang pertama kita boleh ambil kalimah al-ahillah tu. Nah, kenapa yang ibarat dengan jamak? Itu dia. Kalulah nak kita turut Saudi, ia kena mari mufrad. Mari mufrad. Yas'alunaka 'anil hilal. Kena sebut hilal ya. Tengok setepak ya. Tu kita tengok setepak ya. Lepas tu tepat mana-mana ikut hilal tu. Di sini dia sebut ahillah. Jadi kita boleh reti kata ahillah di sini ulama dia faham daripada sebut lafaz jamuk di sini, mubtada sebut jamuk, di khabar pun sebut jamuk. Itu dia. Di mubtada dia sebut jamuk, di khabar sebut jamuk. Bila dia sebut jamuk kedua-dua di sini, jadi boleh tahu jelas kata ulama ambil faham di situ. Nah, maka dia buat kaedah li kulli mauqi'in matla'. Bagi tiap-tiap tempat ada ada matla' dia. Tiap-tiap tempat ada matla'. Maknanya masing-masing tengok. Nah, turut tempat masing-masing. Tempat ni dia tengok tempat dia, tempat ni dia tengok tempat dia. Negara mana-mana dia kena tengok tempat dia. Tengok tempat yang tertentu. Sebab ahillah dia mari dengan lafaz jamuk dan khabar pun dia mari dengan lafaz jamuk. Orang panggil mubtada mari dengan lafaz jamuk dan khabar pun mari dengan lafaz jamuk. Jadi di sini nak royak kata tepat di waktu masing-masing saat itu kena tengok di tempat yang tertentu, dan lagi pula mikot saat itu tengok tempat-tempat yang tertentu, dan anak bulan pun tengok tempat yang tertentu. Jadi kita boleh reti di situ li kulli mauqi'in matla'. Itu dia. Yang kedua, ikhtilaful mawaqit. Ikhtilafut tauqid. Nak royak kata tauqid, waktu-waktu hak kita duk boleh. Duk boleh. Boleh tahu kata sini pukul berapa, sini pukul berapa, sini pukul berapa. Ikhtilaf. Dia tak serupa. Dia tak sama. Waktu tak sama. Sebab dunia bulat. Ni dunia bulat. Bila dunia bulat saat itu, adakah kita saat itu memadai dengan kita saat itu nak turut Saudi? Tak apakanlah. Misal kita kata kita dengan Saudi ni tekah 4J. Katakanlah kita dengan Saudi tekah 4J. Ni orang panggil kita nak sama-sama faham. Kita sama-sama faham. Bukan kita nak benar pada kita nak sama-sama faham. Cuba kita kembali, mari tengok. Mari tengok dunia. Kita mari tengok dunia. Kita tengok dunia ni, negara kita dengan Saudi. Tempat kita dengan Saudi tekah 4J. Ni kita mari bahas negara kita. Cuba kita bahas negara hak tekah 5J, negara hak tekah 6J, negara tekah 7J, negara tekah 8J, negara tekah 12J masalan. Bila tekah gitu matahari duduk sebelah ni gelap. Matahari mari sebelah ni. Matahari mari sebelah ni. Sebelah ni gelap. Ni naik jatuh ni, dia gelap. Bila gelap, kalau wajib turut negara Saudi. Kalau wajib turut negara Saudi, jadi nak puasa pukul berapa? Kita nak gerbai pukul berapa? Tu cuba kita mari tengok. Cuba kita tengok negara-negara. Jangan tengok negara kita ya tekah 4J. Tak apalah, tempat kita ni tekah 4J. Tekah 4J bermaknanya kalulah Saudi pukul 8, tempat kita sini, negara kita sini iaitu pukul 12. 12 siang hari. Saudi pukul 8, kita pukul 12 siang hari. Sebab tekah 4J dah kan. 8 9 9 10 10 11 11 12. Itu dia. Kita pukul 12 siang hari.
Saudi pukul 8 fardu kata di Saudi semaya. Nah, semaya katakanlah semaya Aidil Adha, semaya pukul 7 kita boh, semaya pukul 7. Sudah semaya lebih kurang baca khutbah, baca gapo pukul 8 nak gerbeh. Ha tu dia. Pas kita pukul berapa kita ni? Kita pukul 12. Kita pukul 12. Pukul 11 tu. Nah, pukul 11 tu Saudi duk semaya. Nah, pukul 7 Saudi semaya. Pas pukul ni. Pukul ni kita pukul 10. Saudi pukul 5, kita pukul 9. Saudi pukul 4, kita pukul 8. Pas kalau kita pergi gerbang pukul 8, Saudi pukul 4 baru pukul 4 subuh. Itu dia. Itu. Nah, kita tak payah balas banyak lah, kita tak payah balas banyak. Orang panggil ikhtilaf ni bukan masa kita saja dak. Ambil daripada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa sahabat, mari masa tabi'in sehingga terus. Nah, sehingga terus. Lepas tu kita nak jelas, orang panggil cuba kita mari tengok dunia, cuba kita mari buka mata. Nah, kata dalam ayat ni apa boleh dia mari dengan lafaz jamak. Apa dia mari dengan lafaz jamak dan khabar apa dia mari dengan lafaz jamak. Maknanya turut tepat masing-masing. Turut anak bulan masing-masing. Kalau suruh kita turut anak bulan Saudi, marilah lafaz mufrad. Nampak di Saudi cukup. Seluruh dunia kena tengok Saudi. Itu dia. Sebab itulah nak ayat kata negara Saudi pukul 8. Nah, di Bakok pukul berapa? Nah, di Riyadh pukul 8. Di Bakok ni pukul 12. Negeri Saudi pukul 8. Di China pukul berapa? Di China pukul 1. Nah, di Peking pukul 1. Di Peking pukul 1. Pukul 1 siang hari. Di Saudi pukul 8. Di Jepun pukul berapa? Di Jepun pukul 2. Pukul 2 siang hari. Fardu kata kalau Jepun tu wajib kena turut Saudi. Nah, Jepun wajib kena turut Saudi. Saudi gerbang pukul 8. Di Jepun pukul 2 dah, pukul 2 siang hari. Kalulah Jepun saat ni tu. Nah, kalulah Jepun saat itu cerah pagi pukul 7 dia semaya. Lepas pada semaya dia baca khutbah. Lebih kurang sejam lepas pada baca khutbah saat itu. Nah, pukul 8 di Jepun dia nak gerbang. Di negeri Saudi pukul 2. Pukul 2 malam. Apa dia nak turut Saudi ke mana? Cuba ayah. Cuba ibu-ibu, nah penutup yang ilmu, nah anak-anak murid tok pakai, cuba kita renung pergi kepada masa-masa dan jeje yang tertentu bagi negara-negara yang tertentu. Ni kita duk tengok negara kita ya tekah 4 je. Jepun dengan kita, nah Jepun dengan Saudi saat itu ya tekah neje. Pas neje kalau Jepun nak gerbang pukul 8. Di negeri Saudi pukul 2 malam, pukul 2 tengah malam. Pas dia nak turut Saudi ke mana? Pukul 2 tengah malam. Dia pukul 8 pagi. Apa nak turut ke mana? Tu ya kita nak pahal bukan kita nak beneda, nak pahal kata orang panggil. Nah, ibarat datang dengan lafaz jamuk ni bukan biasa. Siapa ke tok guru, siapa ke hari ning, tokoh-tokoh ulama, siapa ke dalam mazhab. Nah, mana-mana ahli sunnah wal jamaah dia ittiba' nak ayat kata dia semata-mata turut kepada ru'yah. Dia isbat ru'yah, dia sebut ru'yah. Ni orang panggil turut Al-Quran. Bukan turut Saudi. Kalau kita turut Saudi bukan maknanya Saudi tu tak molek, tak comel, bukan. Saudi ni tempat yang paling hebat sekali, yang tempat yang paling mulia sekali. Nah, bagi mereka yang buat ibadat di sana tak ada gapo lah. Bagi mereka yang buat haji, bagi mereka yang buat ibadat semaya, puasa di sana sangat-sangat hebat lah kita ni. Nah, tekah jauh. Masalahnya ibadat tu jauh kita ni. Tetapi yang kita nak bagi pahal di sini, nak ayat kata dunia bulat. Tak mungkin kita hak ni tu nak sekali.
Sebab tekah je, hak ni tekah 2 je, hak ni tekah 3 je, hak ni tekah 4 je, hak ni tekah 5 je. Apa? Dalam masa ibadat banyak mana? Misal kita kata kalau tekah 12 je, masa ibadat banyak mana? Masa ibadat nak gerbek tu. Demo ni cerah. Negeri Saudi cerah. Negeri ni gelap. Pas gelap nak turut Saudi juga. Nak puasa lek malam. Tu dia. Nak gerbek lek malam. Misalnya kita kata hari akhir. Hari akhir misalnya. Hari tasyrik. Hari akhir tasyrik misalnya. Hari yang ke-13. Saudi katakanlah gerbek hari akhir hak Saudi kita kata pukul 5 misalnya. Kalau di Amerika pukul 10. Di Amerika kita kata pukul 10 malam. Kalau turut Saudi pukul 10 malam Amerika. Sebab Amerika dengan Saudi tekah 5 je. Tekah 5 je ni je ni. Nak ayat kata jauh dah lah. Sebab tu nak ayat kata dunia bulat je payah ni. Matahari duduk sini gelap. Matahari duduk sini gelap. Ya tak mungkin nak turut. Tak apalah kita kata kita dekat dengan Saudi, boleh turut dekat-dekat gini. Tak. Tengok negeri, kita tengok negeri tempat kita. Tanggal 25 kita tengok pada hari ni. Tanggal 25 kita tengok hari ni. Tengok je kita 5. Tengok Saudi pukul berapa? Pukul 1 malam. Pukul 6 pagi di China. Di Jepun pula pukul 7 pagi. Tu dia. Tengok di Oslo tu, di Norway tu. Di Norway tu pukul 1. Pukul 12. Pukul 1 dia. Tak nak nampak mana. Di Moskow pukul 1. Pukul 1 malam. Tu pukul 11. Di Maghribi. Di Amerika tengok tu nak royak kata susah lah ke tu. Susah. Jadi kalau kita turut Saudi ya susah lah dah. Kita tengok je negara masing-masing ada tubik di depan kita, di depan syah-syah kita tu, cuba kita tengok. Bila kita tengok kita boleh tahu kata tak sekali weh. Ya orang panggil dunia kena gini. Ni, dunia kena gini. Boleh turut Saudi. Ni, dunia kena hafal macam ni. Kalau dunia hafal macam ni supaya dengan duk khilaf di antara ahli sains dengan ahli sufi tak apalah. Demo ni kata dunia hamparan, basatnal arda bisata. Tu bagi orang pegang hamparan sama gini. Kalau sama gini tak apa kita nak turut dia sebab dia orang panggil cerah supa, gelap supa. Kalau macam ni tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Jadi demo ni cerah, demo ni gelap, demo ni gelap, demo ni cerah, demo ni cerah, demo ni gelap. Faham? Kita nak ikut Saudi nak puasa pukul berapa? Misalnya negara Saudi betul lah dengan matahari ya cerah. Satu negara ni gelap. Payah nak turut Saudi juga misalnya sebab wajib turut Saudi. Payah nak puasa lah gelap. Puasa lah gelap ataupun dia nak raya lah gelap. Tak mungkin lah gitu. Sebab itulah. Jadi nak royak kata di sini dia Maghribi dengan Saudi ni orang panggil Maghribi ni dulu pada Saudi 2 je. Kalau Saudi pukul 8 negeri Maghribi ataupun Morocco ni pukul 6 pagi. Saudi 8 pagi, Maghribi pukul 6 pagi. Di Rusia dengan Saudi sama dah. Di Norway dengan Saudi je. Lebih kurang. Hatu nak royak kata negara semua negara ni kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah tak sama. Bila tak sama saat itu demo ni boleh buat ibadat je saja. Turut Saudi. Demo ni boleh buat ibadat 5 je saja kalau turut Saudi. Demo ni boleh buat ibadat 4 je saja. Boleh gerbek 4 je saja kalau turut Saudi. Tu sebab itulah. Jadi kita duk mari bahas ni bukan mari nak benih gapo dak, mari nak royak kata macam manakah kita nak faham bersama supaya kita boleh boleh ittihad pada pada puasa dan kita boleh ittihad pada raya. Raya gerbek kita, raya adha kita. Bila kita boleh faham bersama kata puasa kita ni, puasa kita ni kita nak wis sekali, nak wis jadi
pahal bersama, dan raya kita nak pergi pahal bersama kerana kita nampak nak bulan. Nah, kita nampak nak bulan, dan pihak cula dan pihak orang panggil pihak hakim, pihak ketua agama kita bagi tahu dah kepada kita kata hari Rabu adalah jatuhnya hari 9, iaitu hari puasa lah. Nah, hari Khamis jatuh kepada Yaumun Nahri ataupun Aidil Adha. Itu dia. Jadi kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, gano-gano pun ya tak betul dah dengan Saudi pada tahun ni. Nah, tak betul dah dengan Saudi ni. Bila tak betul dengan negara Saudi, puasa kita bagaimana kau puasa kita? Ya, puasa kita ni ya gini, orang panggil puasa hari 9. Jadi puasa hari 9 ni negeri Saudi. Nah, negeri Saudi orang panggil puasa Arafah. Puasa Arafah betul dengan hari 9. Saudi jadi Arafah serta dengan hari 9. Pak kita ni negeri ataupun negara lain daripada negeri Saudi. Nah, bila tak betul, hak tak betul dengan negeri Saudi, ia panggil puasa hari 9. Panggil puasa Arafah dah, ia tak panggil puasa Arafah, ia panggil puasa hari 9 sebab ia tak betul. Kalau betul dengan Arafah boleh panggil puasa Arafah serta dengan hari 9. Hak ni puasa hari 9 lah. Nah, puasa hari yang ke-9. Sebab Arafah tak betul dah ni. Sebab apa? Sebab nak ayat kata masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pun pernah puasa hari 9. Nah, kalau kita nak jadi jelas, kita pergi buka di dalam Nailul Autar, ada sebut Nailul Autar iaitu juzuk 4, mukanya 261. Hak tu duduk di atas tahqiq. Itu dia, juzuk 4. Nabi kata sumna yaumat tasi'. Kami pernah puasa pada hari 9. Hari 9. Jadi hari 9 kerana negara luar-luar ni tu kadang-kadang tak betul dengan hari Arafah. Jadi boleh hari 9 lah, boleh kelebihan hari 9. Bagi orang yang duduk Mekah, ia boleh Arafah serta dengan hari 9. Nah, Arafah dengan hari 9 tu hak tulah ya tu. Tu orang duduk Mekah, orang duduk di Saudi, hak tulah. Kita kadang-kadang betul dengan Arafah, kadang-kadang tak betul. Bila tak betul dengan Arafah, maknanya kita puasa hari 9. Jadi yang puasa kelebihan puasa bagi mereka yang puasa Arafah dapat kebajikan saat itu diampunkan dosanya 2 tahun belum dan tahun yang kemudian. Itu dia, tahun yang lepas daripada puasa dia saat itu, nak ayat kata ia dapat kifarat dosa saat itu 2 tahun bagi mereka yang puasa hari Arafah. Pak kita puasa hari 9 tu hai nak bui gapo tu, hak tu serah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita boleh faham kata nak wi kita tu sama dengan negeri Saudi ya tak sama sekali lah. Nah, tak sama sekali. Maka kita nak wi faham lah sikit kepada kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah dalam bab amal. Dalam bab amalan ni, bab amalan yang kita duk cara masalah dalam bab dalam bab fadail yang kita duk cara tu. Masail ni dalam bab ibadat ke ataupun dalam bab muamalat ke. Jadi kita saat itu nak ayat kata semua dalam bab masail, kita naknya masail ni ikutlah kecek gapo-gapo kita nak nas. Kalau bukan nas, kita tak terima. Tu. Jadi nak ayat kata semata-mata nak nas daripada Al-Quran dan nas daripada Al-Hadis. Semua masail kita nak nas daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu dia. Jadi kita kejak situ. Tu nak ayat kata setengah-setengah daripada mereka tu nak kepada nas, nak ikut nas, nak turut nas, nak hak tauqifi, hak ijtihadi tak sah. Nak nas daripada Al-Quran, nak nas daripada Al-Hadis. Kalau orang tak turut nas, maknanya orang ni bid'ah. Itu dia. Kalau orang ni ijtihadi, maknanya orang ni bukan tauqifi. Bila bukan tauqifi, dia ijtihadi. Jadi ijtihadi ni kecek mudah-mudah kata. Bagi mereka yang tak suka masalahnya bukan nas, dia kata hak ni la aslalahu. Hak ni tidak ada asal baginya. Bila tidak ada asal, kita tolak selalu dah. Kita tolak selalu dah. Kalau doa lepas maya ni bid'ah. Sebab Nabi tak buat. Tak ada nas. Tu.
Sayyidina, sebut Sayyidina dalam tasyahud, Nabi tak buat. Bid'ah. Tu orang panggil tak ada nas. La aslalahu. Jadi orang panggil kita nak tauqifi, ijtihadi kita tak terima. Tak terima sama sekali. Jadi kita kejaklah pergi Quran, pergi hadis tu kita kejak. Tu dia. Sayyidina. Nah, orang panggil tak ada nas. Dan lagi pula buat molok tak ada nas. Orang panggil bid'ah. Bila tak ada nas, bid'ah. Kita rad lalu dah. Nah, buat arwah tak ada nas. Jadi kita orang panggil selagi mana nas tak ada, hak ijtihadi kita tak terima sama sekali. Hak ni nak royak kata, nah kita jadi luas sikit. Yang mana kita duk dengar dalam mata hadis. Hadis tak ada salah sebab perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada salah. Hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Tu dia. Nak ayat kata barang siapa yang mereka-reka pada pekerjaan kami ini, nah ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang ni bukan daripadanya. Bukan daripada hak Rasulullah buat ke. Tu nak ayat kata fahuwa raddun, maka hak tu mardud, ditolak. Jadi nak ayat kata di sini kita apabila Rasulullah tak buat, apabila Rasulullah tak berlaku, kita ni tu rad lalu dah. Rad lalu dah. Sebab itulah saya mari nasihat nak ayat kata kita jangan gaduh rad. Sebab amalan ni bukan amalan tauqifi saja, amalan ijtihadi pun muktamad. Sebab ijtihadi bukan ijtihadi daripada orang-orang jahil. Ijtihadi daripada mujtahid. Nah, mujtahid ni orang panggil dia tu masuk dalam kata ulul albab. Fa'tabiru ya ulul albab. Dia ni tu orang yang sangat banyak ilmu pengetahuan. Ilmu dia saat itu banyak. Nah, alat bekakah dia penuh di dalam dada dia saat itu. Apa sahaja yang dia tengok saat itu, dalam Quran tak ada sebut, dalam hadis tak ada sebut, dia boleh bagi. Nah, boleh bagi hukumnya, boleh jelaskan masalah satu-satu masalah tu, boleh keluarkan hukum. Itu mujtahid. Nah, tu orang panggil amalan ijtihadi. Maka amalan ijtihadi bukan tak ada. Dalam mata hadis kata man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Bagi barang siapa yang ijtihad pada satu-satu masalah, kalau betul tahawi 2 pahala, kalau tak betul tahawi 1 pahala. Jadi amalan ijtihad ni dia ada semata. Nah, amalan ijtihad dia ada semata. Sebab apa? Sebab masalah duk tubik baru-baru ni semua tu tak ada masa. Nah, masa tabi'in dulu tak ada, masa tabi'in tak ada. Masa sekarang ni duk tubik kau banyak tu orang panggil. Nah, kita ni tak pandai nak hukum dah, tapi mereka hak Tuhan bagi ilmu pengetahuan yang sangat banyak, ia boleh ijtihad, ia boleh mengeluarkan satu-satu hukum. Tu dia. Jadi di sini nak royak kata masalah ni bukan baru. Nah, bukan baru. Masalah ni masalah lama dah. Masalah lama dah. Ambil daripada masa sahabat, masa tabi'in. Kalau kita kacau pulah, kita kacau pusing, kita kacau buat, kita kacau tekai, kita kacau tinuk tara mana pun, dia tak ubah dah. Dia tak ubah dah. Sebab tu nak royak kata, dia sebut 2. Sebab apa dia sebut 2? Linnas wal hajj. Mawaqitu linnas wal hajj. Linnas, hak ni orang panggil umum. Wal hajj khusus. Umum ni seluruh dunia. Turut mikot masing-masing. Turut anak bulan masing-masing. Mu nampak tempat mu, tengoklah mu. Buatlah ibadat untuk mu. Mu tengok di tempat ni, buatlah di tempat ni. Nah, turut masing-masing. Sebab tu dia sebut mikot, mawaqit. Sebut dengan jamuk lah dah. Pas jamuk tu di situ orang panggil siratul muntahal jumuk. Tu dia. Sehabis-habis jamuk nak royak. We tahu kata, nah, tengok masing-masing. Wal hajj, tu khusus lah. Hak tu menentu bagi orang mengerjakan haji. Orang duduk negara Mekah pun dia boleh tupai hak tu selalu dah.
Nah, walaupun dia tak ada kerja ibadat haji pun, dia tupai hak tu selalu dah. Pakai ru'yah hak negara Saudi. Negara Saudi sama ada dia saat itu pakai ru'yah ko, dia pakai dia turut semata-mata hisab falakiyah ke. Hak tu serahlah hak tu. Cuma nak rakyat kata kita nak pergi tekan negara luar saat itu turut haji, turut negara Saudi, dia tak mungkin. Sebab tu saya buat mari peta ni, buat mari dunia ni, boleh tengok kata matahari duduk di sebelah lek naik, sebelah lek jatuh ni gelap. Matahari mari duduk sebelah lek jatuh, sebelah lek naik ni gelap. Tu dia. Tak mungkin lah. Jadi kalau kita buat misal negara kita, tak apa misal negara kita tekah Pak J ya. Cuba kita misal negara lain-lain lagi. Misal negara Jepun. Misal negara Amerika. Di Saudi cerah, di sana no gelap. Tu tekah 45 neje ni jauh dah. Supaya kita akak misal tadi, contoh tadi lah. Jepun kalau dia nak turut Mekah. Jepun kalau dia nak turut Saudi. Di Jepun pukul 8, di Saudi pukul 2 malam. Jepun nak gerbang dah pukul 8. Tapi pukul 2 malam tu. Saudi di pukul 2 malam tu. Tu dia. Itulah supaya kita dapat ambil faham bersama. Supaya tempat kita, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tekah Pak J. Negeri Saudi pukul 8, negeri kita pukul 12. Kalau kita turut Saudi, anak raya kita ni, kita nak turut Saudi. Puasa kita nak turut Saudi. Kita nak kelebihan, nak kelebihan Arafah. Tu dia, nak kelebihan Arafah kita turut Saudi. Kita turut Saudi ni, Saudi J pukul 8, kita J pukul 12. Kalau J kita pukul 8, kalau J kita pukul 8, Saudi baru pukul 4 je baru. Jadi kita turut Saudi pada pagi tu, pagi raya tu, kita semaya raya pukul 7. Negeri Saudi baru pukul 3 malam. Pukul 3 malam negeri Saudi. Kita pukul 7 pagi. Semaya. Kita semaya tu Saudi pukul 3 malam. Lepas kita turut Saudi ke mana? Tu dia. Jadi bawa kata pukul 8, negeri Saudi pukul 4. Pukul 4 subuh. Kita pukul 8 pagi. Sudah semaya dah kita. Sudah semaya dah pukul 7. Kita sudah semaya dah pukul 7. Baca ketubah. Lepas pada baca ketubah, pukul 8 tu boleh gerbang dah lah kita. Tapi Saudi baru pukul 4 subuh. Lepas kita nak turut Saudi. Lepas tu nak gerbang berasa saya lembu kita beli 2.30 ni. Tunggu dulu. Dia mau tanya Pak Cik, kerana tak gerbang lagi ni? Kerah lu, nanti pukul 12 dulu. Nanti pukul 12. Nanti pukul 12. Lepas kita nak kerah apanya? Dah kita pergi mikot tu dah. Kita pergi mikot tu dah. Mikot ni turut masa dia. Bila masa cerah, boleh buat dah lah. Ambil daripada pukul 7, pukul 7 tu heret pergi pukul 10 tu. Tiba-tiba kita nak buat tak berani sebab Saudi tak ada cerah lagi. Pasal apa kita turut Saudi kita tak berani nak buat? Berak. Sebab Saudi tak ada cerah lagi. Ibu-ibu, bapa-bapa, kaum muslimin muslimat, Saudi tak ada cerah lagi. Kita semaya pukul 7 pagi. Saudi pukul 3 malam, pukul 3 nak subuh pukul 3. Pukul 3 malam tu. Bawa kata kita semaya pukul 7, ya pukul 3. Tu ya pukul 3 malam. Bawa kata kita pukul 8 nak gerbang. Kita boleh gerbang lah baca tebah pada sudah siap dah ya. Sebab masa gerbang ni orang panggil masa dia bila kita tunai semaya, lepas pada semaya baca khutbah, habis khutbah tu boleh dah kita gerbang. Pada tu. Bila kita nak gerbang saat ni pada jam 8. Negeri Saudi baru pukul 4 subuh. Baru pukul 4 subuh ya baru.
Tak ada cerah lagi. Pas kita nak gerbek, kita saya. Sebab lembu kita beli 35,000 ni. 7 giyai masa saya juga. Pas nak gerbek pukul apa? Pukul 12 tu. Tu pukul 12 kita kata. Katakanlah kita kata, kalulah kita ni gerbek ni tu, kita pergi gerbek piye tu. Maknanya kita tak ada yakin ibadat kita. Sebab kalau kita yakin pukul 8 pagi kita buat kan. Berak. Sebab kita yakin dah, kita kena buat kan. Pukul 8 buat lalu. Buat kata pukul 8 buat lalu, cuba kita tengok di negeri Saudi pukul berapa. Kita turut Saudi ke Saudi turut kita. Cuba kita pergi tengok Saudi pukul apa? Saudi pukul 4 ya baru. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saudi baru pukul 4 ya baru. Lepas tu hatu nak ayat kata susah sebab negeri ni negeri bulat ni, dunia bulat. Dunia bulat. Kalau dunia hapare tak apalah. Dunia bulat. Ya dunia bulat ni tak mungkin dah. Hak ni kita misal kita, Pak, orang panggil misal kita ni Pak J. Bawa kita pergi misal Amerika tu. J Washington tadi kita waktu baik tadi. J Washington pukul berapa? Tekah dengan Saudi banyak mana. 45 J tekah dengan Saudi. Jepun tekah dengan Saudi 45 J. Cina tekah dengan Saudi 5 J. Ha ni nak rakyat kata, payah kita nak buat jadi sekali. Lepas tu, ia boleh tunai ibadat tu pukul berapa? Kalau ia mula daripada pukul 12 deh. Pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Pukul 5. Nah, jadi nak rakyat kata, boleh berapa J saja. Sedekah sehari 12 J, malam 12 J. Tu dia. Lepas tu tak boleh turut langsung ke Saudi. Tu ayah-ayah dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tak boleh turut langsung ke Saudi. Soal. Bukan tak boleh turut Saudi. Ulama yang kita menututi ilmu di Syam pun samalah, di Mesir pun samalah. Nah, di sebelah Afrika pun sama. Nah, negara-negara hak menentukan, ulama-ulama hak menentukan boleh ikut Saudi, boleh turut Saudi, boleh turut Mekah. Ulama Hijazi sendiri pun kata, dan ulama Syam pun kata, ulama Mesir pun kata, ulama daripada sebelah Afrika pun kata, Asia kita pun kata balah tu juga. Bukan tak boleh turut, boleh turut. Mana hak boleh turut? Hak boleh turut bagi negara-negara kat sebelah Eropah tu. Sebelah Eropah, sebelah Europe tu. Kita katakanlah di Alaska ke, di Greenland ke. Di kawasan-kawasan hak salji tu. Salji berbulan. Tak ada boleh tengok matahari. Tak ada boleh tengok matahari. Kita nak isbat ru'yah macam mana? Nak isbat ru'yah ni. Kita nak menentukan tengok anak bulan ni macam mana. Sebab anak bulan, ayah-ayah pun tahu anak bulan ni, dia nak jatuh anak bulan ni, nak boleh nampak anak bulan ni, walaupun kita tak ada ngaji sangat palak, tak ada ngaji palak kita. Orang ngaji palak, orang ngaji hisabiah, orang ngaji apa ilmu darasat ni. Dia mau ngaji ilmu palak ni tak apalah. Orang panggil palak ni, dia royak macam mana nak boleh nampak anak bulan. Sebab orang panggil matahari dengan bulan tu ketika nak jatuh ni. Ketika nak jatuh, dia kena matahari tu jatuh dulu. Misalnya kita kata tempat kita ni matahari dia jatuh sebelah lik jatuh rak. Sebelah lik jatuh. Matahari tu jatuh dulu, bulan turut belakang. Bulan turut belakang tu berapa minit tu ikutlah. Nak royak kata matahari jatuh, bulan turut belakang. Barulah matahari tu dia suluh pergi ke bulan. Perak dia suluh pergi ke bulan, bulan tu nampak. Sebab apa? Sebab matahari suluh. Tu dia. Lepas tu di Eropah dia nak nampak ke mana anak bulan sebab matahari dia tak lalu kot tu. Tepat-tepat lah, bukan semua tepat. Tepat-tepat lalu matahari, tepat-tepat tak lalu matahari. Bila tak lalu matahari, dia tak boleh nak tengok anak bulan. Sebab anak bulan tu dia cerah sebab matahari. Sebab anak bulan tu, cuba kita kembali klik kepada ayat Al-Quran di dalam surah Yunus. Surah Yunus ayat 5. Dalam ayat tu dia kata, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran.
dalam surah Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dalam ayat tu. Nah, adadas sinina wal hisab. Jadi dalam ayat tu kita boleh reti kata asy-syams huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an, syams matahari. Wal qamara nuran, qamar bulan. Maka bulan ni, matahari ni yang ibarat dengan biak. Nah, bulan yang ibarat dengan nur. Wa ja'ala asy-syamsa dhiya'an, diya. Wal qamara nuran, nur. Diya ni orang panggil sayang sawang, cahaya. Nur ni pun cahaya. Diya pun cahaya, nur pun cahaya. Beza mana di antara cahaya bulan dengan cahaya matahari? Cahaya bulan ni cahaya di dalam tubuh dia sendiri. Cahaya matahari ni, diya ni cahaya matahari ni cahaya di dalam tubuh dia sendiri. Adapun cahaya bulan bukan cahaya dia. Cahaya daripada matahari. Matahari suluh dia baru dia nampak. Itu dia. Baik tu. Kita banding mudah-mudah supaya cuming. Cuming ni cahaya dia tak ada. Cuming cahaya dia tak ada. Kita ambil pelita suluh cuming. Pelita ni cahaya dalam tubuh dia ada. Gi suluh cuming cerah. Cuming cerah kerana pelita suluh dia. Pelita suluh dia. Pelita ada cahaya. Cuming tak ada cahaya kali. Ia tupai cahaya hak pelita. Begitulah qamar ni, dia tak ada cahaya. Ia tupai cahaya matahari. Matahari suluh dia pun boleh cerah. Maka dalam Quran cahaya hak sendiri dia guna dia. Cahaya hak tupai orang dia guna nur. Itu dia. Tentang apa? Tentang ni. Bulan, bintang, matahari ni. Bahasa saya panggil rabub surya ni. Ya sebab rabub surya ni, nah bagi orang ngaji darasat, bagi orang ngaji ilmu falak, ya faham, ya tahulah. Kita tak ada ngaji banyak tentang masalah falak tu. Nah, jadi nak royak kata kalau kita ngaji rabub surya, kita ngaji bintang-bintang ni. Ya bintang ada sebelah hutir tak? Ada sebelah hutir terdiri daripada bulan, matahari, dan lagi pula dunia. Bintang Uranus lah, bintang Saturn dah, bintang Neptune dah, bintang Pluto lah. Nak royak kata banyak bintang ni. Pas bintang ni kalau kita ngaji masa budak-budak ni ada dauruk, ada daukrak. Dauruk ni hak ada sang naik tu ada sang duduk dalam diri dia. Tu daukrak ni dia tak ada sang halih dalam tubuh dia, dia tupai hak orang. Dia cerah tu dia tupai orang. Tu. Lepas tu kita nak cerita ke apa? Nak cerita kata bulan ni. Nah, bulan ni dia tupai cahaya matahari. Lepas tu kalau negara kotah-kotah ni, negara Mak Saleh, negara Eropah ni, hak kotah-kotah ni kita kata hak matahari tak ada lalu mana. Matahari dia lalu dia turut manazila, dia turut jalan hak Tuhan buat with dia. Sebab dalam Quran, dalam surah Yasin dia kata wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Zalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari dia berlari turut tempat dia. Turut manazil, turut jalan dia. Dia lari turut jalan dia. Pas tempat dia tak ada lari, dia tak ada lalu. Bila dia tak ada lalu, tak nampak nak bulan. Sebab nak bulan dia tupai cahaya matahari. Bila tak nampak nak bulan, tengok nak bulan tak nampak. Nak menentu puasa pun tak boleh, nak menentu raya pun tak boleh. Bila tak boleh, itulah dia kena rujuk pergi kepada dua. Hak ni ulama daripada ulama negara Syam pun kata balah tu, negara Mesir pun kata balah tu. Itu dia. Negara Hijazi pun katalah tu, ulama Hijazi. Ulama Hijazi dengan makna Mekah Madinah lah. Boleh turut. Nah, boleh turut dua. Yang pertama dia nak turut negara Islam berhampiran. Negara Islam hampir dengan dia nak turut boleh. Misalnya, dia nak turut negara apa? Negara Eropah ni, hak kotah ni dia nak turut negara gapo dekat-dekat dia sikit. Dia kena tanya negara Islam, kok dekat-dekat kok hampir dia tu. Misalnya dia tak nampak. Katakanlah kita kata
Kalau di Norway ko, ya nak tanya Bosnia kan, nak tanya negara mana kok dekat-dekat dia hak ni tu, ya tanya. Kalau dia mau nampak nak boleh, ya nak itibat hak tu, nak itibat negara hapere boleh. Ataupun negara hapere tak ada. Negara Islam, negara hak boleh percaya hak ni tu tak ada. Ya turut Mekah lalu dah. Sebab dia tak nampak nak boleh. Tu orang panggil turut Mekah. Nah, turut Saudi. Tu dia. Ni nak royak nak kita faham kata. Nah, nak kita faham kata bukan semata-mata kita ni nak turut Saudi semata kita hak ni tu nak buat nak buat pesing-pesing kita. Kita tak leh lah orang panggil kita kena guna apa? Kena guna kaedah, kena guna cara-cara agama. Alat-alat cara faham dia hak ni tu kita turut cara-cara dia. Cara-cara dia ya banyak, ya bukan sikit. Nah, bukan sikit. Sebab apa boleh saya kata gini? Sebab ya kita pergi Quran kejap, kita pergi hadis kejap. Tapi bawa mari bab haji, kita turut Saudi, tak ada turut Quran dak. Itu dia. Sedekah kita fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kita balas bantah dalam agama, kita rujuk kepada Allah, maknanya Al-Quran. Kita rujuk kepada Rasul, maknanya Al-Hadis. Tapi bawa mari masalah haji ni, kita turut Mekah, bukan turut Quran dak. Ya Quran royak ni suruh turut ru'yah. Selagi mana kita nampak ru'yah, kita kena turut ru'yah. Tapi apa Eropah, apa saya duk hurai tentang Eropah ni, Eropah dia boleh turut ni. Dia boleh turut sebab apa? Sebab dia nak tengok tak leh dah. Nak tupai bulan tak leh nak cerah sebab matahari tak lalu ni. Lama-lama boleh tengok sekali matahari. Lama-lama boleh tengok sekali. Bukan semua negara tu, setengah-setengah daripada negara. Setengah-setengah daripada negara. Sebab tu bulan puasa kadang-kadang 20 je puasa. Panjang siang hari, pendek malam. So setengah-setengah negara. Setengah-setengah negara. Sebab tu kadang-kadang nak tengok orang panggil nak subut ru'yah tak boleh. Nak menetapkan ru'yah tak boleh. Nak pergi ru'yah tak boleh. Lalu itulah dia kena turut. Kena turut taukid hak Mekah. Kena turut apa? Mikot hak Mekah. Kena turut hak Mekah, kena turut hak Saudi. Tak ada apa. Hak tu orang panggil ulama sendiri. Isbat. Ulama Syam pun isbat balah tu, ulama Mesir pun isbat balah tu. Lebih lagi ulama Hijazi sendiri pun isbat gitu juga. Bukan maknanya tak boleh turut Saudi terus, bukan. Tapi kalau kita turut Saudi, jadi pelik selalu. Sebab kita nak turut apa Saudi, kita nampak anak bulan. Bila nampak anak bulan, kita pergi besar turut Saudi, dia tak supah selalu dah lah. Orang panggil jadi renyok selalu lah. Dia renyok kan. Sebab negara semua ni bukan betul lah kan ni. Tekah 45 jes tepat, 23 jes tepat. Jadi masalah selalu dah. Tu dia. Kita semata-mata nak turut Nabi. Kalau tak turut Nabi, bid'ah. Kita nak pergi situ, kita nak bahas pergi situ. Orang tak turut Nabi ni orang bid'ah. Orang tak turut Nabi ni orang orang panggil orang ni orang keluar daripada jalan sunnah. Kita tak boleh kata balah tu. Ya turut Nabi ni ya ada. Ya orang panggil bukan wajib turut Nabi semata. Tu dia, bukan wajib turut Nabi semata. Turut Nabi kadang-kadang, benda ni harus turut Nabi. Benda ni wajib turut Nabi. Benda ni haram turut Nabi. Ada apa tu? Ada hak turut Nabi tu haram. Ada hak turut Nabi hak itu wajib. Ada hak turut Nabi haram. Ada ke? Ada. Ada. Turut Nabi haram. Gapo? Nabi makan apa mulut? Nabi makan 2 mulut, 2-3 mulut ya. Apa kita? Harus kita nak turut dia. Nak makan 2-3 mulut. Harus kita nak makan 2 pinggan, 3 pinggan. Tu. Nabi tidur. Nabi tidur. Berapa minit Nabi tidur? Nabi tidur berapa minit saja. Apa kita nak turut? Kata saya turut, harus. Nak turut, turut. Kata saya turut. Tak ada gapo. Bahaya tu. Apa? Wajib turut Nabi? Wajib turut Nabi. Semaya fardu zuhur, wajib turut Nabi. Asar, wajib turut Nabi. Puasa, wajib turut Nabi. Puasa Ramadan, wajib turut Nabi. Tak turut, tak boleh. Semaya
5 waktu wajib turut Nabi, tak turut tak boleh. Paharai turut Nabi. Nabi bini 12. Kita turut Nabi juga harai ngah. Sebab kita tak boleh bini 12. Berak. Kita ya wipak orang je. Tu pun tahu. Nak royak kata nak 2 orang pun tak boleh nak buat dah kita ni. Nah, tu nak royak kata harai kita turut Nabi gi bini 12. Nabi bawa hari wafat dia, hari mati dia 9 dah. Nah, 9 zaujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas kita nak turut Nabi. Ya turut ada harai. Ni harai kita. Turut Nabi bini 9 tiap berderet. Kerana demo tu. Nah, siapa tu duk turut berderet demo tu? Kita jawab bini aku. Kerana banyak orang itu lalu, kerana ramai itu lalu. Turut sunnah Rasulullah. Tak boleh tu harai. Tak boleh turut. Ya sebab tu khususi bagi Nabi. Pada tu. Turut juga tu harai ngah. Tu nak wipeh. Nak wipeh kepada kaum muslimin muslimat supaya kita hak ni tu tak keliru sangat. Nah, tak keliru sangat. Sebab itulah orang panggil ulama duk tebah jalan kepada kita, duk pelorong kepada kita turutlah ulama. Sebab ulama ni warasatul anbiya. Ikhtilaful ulama ni kita faham kata rahmah. Kita tak sewi jadi fitnah. Bila tak sewi jadi fitnah, kita hurai we boleh faham. Nah, we boleh faham, we kita saat ni tu boleh gis jalan. Nah, boleh gis jalan. Tidak kita tak cerah. Tidak kita tak cerah. Bila kita tak cerah, kita buat amalan dengan syok dah kan. Pukul 12 tak ada, pukul 8 tak segerbel lagi. Buat apa? Mekah tak ada cerah lagi. Pas duk semaya buat apa? Mekah tak ada cerah lagi. Tu orang panggil. Nah, lebih baik kita kembalilah kelik kepada matlak kita. Nah, kembalilah kelik kepada matlak kita. Likulli mauqi'in matlak. Sebab apa? Sebab dalam ayat Quran sebut jamu ahillah jamu, mawaqit jamu. Sebut jamu ni berlainan tepat. Nah, berlainan anak bulan. Berlainan tepat, berlainan anak bulan. Maka kita buatlah turut di tempat kita. Sebab mikot makan ni kita, nah, orang panggil turut tempat-tempat kita. Nah, bagi orang yang buat kerja haji, bagi orang yang ada tempat tetap di Mekah, dia turut Mekah. Sebab tu dia mari dua-dua lah dah. Nah, hiya mawaqitul linnas wal hajj. Begitulah. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu, nah, dan kaum muslimin muslimat, penuntut ilmu yang mana saya kecek jadi kasar sikit harap pun dia maaf lah. Saya pun tak suka juga masalah ikhtilaf ni. Sebenarnya semua tu saudara kita. Nah, saudara kita bicarlah dengan hikmah. Nah, dengan hikmah. Ya, saya sendiri pun kadang-kadang mari juga. Nah, tak molek mari juga. Tak baik. Oleh kerana orang panggil perkara-perkara ni, ya syaitan ni ya serta. Nah, ya serta. Sebab itulah kita metok jauh lah. Nah, penyampaian kita serta dengan syaitan ni kita metok jauh tu jauh lah. Benar-benar tu bagilah hidayah kepada kita supaya kita boleh sebar ilmu pengetahuan kepada kaum muslimin saat itu dengan barakah. Maka sekadar itu saja, insya-Allah kita berjumpa semula. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.